Terima kasih Yang di-Pertua. Pertamanya, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat hidayah dan inayahnya, saya diberi kesempatan oleh Yang di-Pertua untuk sama turut serta perbahasan dalam titah diraja pada mesyuarat pertama Pengarah Pertama Parlimen yang ke-13. Tuan Yang di-Pertua, hari Rabu sampai hari Khamis setengah jam, hari Isnin setengah jam, hari ini hari Rabu, turun 15 minit. Maka kita dah susun ni untuk setengah jam, yang betul. Tapi tak apalah, masa diberikan untuk 30 minit, kita kena campak-campak sikit lah poin-poin ni. Yang berhormat Yang Pertua, pertamanya juga saya ingin merakamkan ucapan syabas dan tahniah kepada Kerajaan Barisan Nasional kerana dapat menerajui semula negara, walaupun banyak rakan-rakan dari sebelah sana mempersoalkan tentang undi popular. Tetapi walau bagaimanapun, kita tetap dapat menerajui negara dan juga dapat mengambil kembali Kedah. Apa harapan saya, kita semua harus terus berbakti kepada rakyat dan negara yang tercinta. Saya cuba ucapan saya ini supaya hanya sekadar memberi pandangan dan tidak menyentuh perasaan sama ada orang Melayu, orang Cina ataupun orang India. Kerana menyentuh ni sekarang setengah 15 minit tak habis. Yang berhormat Yang di-Pertua, seperti di perlembagaan yang telah diguna selama ini, saya juga rasa bangga kerana pembangkang juga ada memainkan peranan untuk memberi pandangan-pandangan, sama ada pandangan yang bentuk mungkin boleh membina, membaik pulih kembali semasa waktu kita menghadapi apa jua cabaran. Sama ada dalam masa pilihan raya, kita akan menjadi, walaupun pembangkang, kita juga menganggap mereka menjadi salah satu checks and balance dengan izin di dalam Dewan ini. Kita tahu pilihan raya yang ke-13 adalah pilihan raya yang tersengit yang pernah berlaku di Malaysia. Jadi sudah pasti perasaan terguris, perasaan tersentuh hati mereka semua, kita semua pasti akan berlaku. Tetapi walau bagaimanapun, kita mesti mengorak langkah menuju ke hadapan, memikul tanggungjawab sebagai amanah yang telah diberikan oleh rakyat kepada kita seramai 222 orang. Setiap daripada kita ini bertanggungjawab untuk berganding bahu, memastikan Malaysia terus berubah menjadi negara bertambah maju, menyediakan peluang pekerjaan, menaikkan taraf hidup rakyat sejajar dengan taraf negara sebagai negara perindustrian moden berpendapatan sederhana tinggi yang kini sedang menuju ke arah sebuah negara yang maju. Tuan Yang di-Pertua, kestabilan negara amat penting untuk memastikan pelabuh luar, untuk menyediakan keadaan sekeliling yang kondusif bagi pelabuh-pelabuh. Sebab itu, negara kita disenaraikan negara ke-12 paling mesra perniagaan dan menduduki tangga ke-10 sebagai destinasi pilihan pelaburan asing dalam Indeks Keyakinan Pelabuh Asing pada tahun 2012. Pada awal Februari tahun ini, kita telah dikejutkan satu peristiwa, iaitu krisis pencerobohan lahat datu mengaitkan insiden bersedarah apabila orang Sulu, Filipina yang sebahagiannya bersenjata mendarat di kampung Tandua di lahat datu. Maka kumpulan tersebut telah berlaku pertembungan dengan angkatan tentera kita. Maka sudah berlaku juga pengorbanan jiwa. Ada yang antaranya telah terkorban
dan mereka ini gugur adalah sebagai pahlawan, dan sesungguhnya jasa mereka ini terus terpahat dikenang selamanya. Saya ingin mengucapkan takziah kepada ahli keluarga, dan sama-samalah kita mendoakan supaya pahlawan-pahlawan kita ini akan sentiasa terpahat di jiwa kita dan menjadi satu harapan mereka ini merupakan pejuang yang sebenar. Ini bukan satu sendiwara, adalah pengorbanan yang melibatkan nyawa, meninggalkan keluarga yang tercinta. Kalau kita terjadi kepada keluarga kita, sudah satu perasaan yang cukup sedih dan kita merasa cukup terharu dengan pengorbanan mereka itu. Jadi untuk meringkaskannya, saya mencadangkan supaya Angkatan Tentera perlu memikirkan, perlu meneliti sama ada ditambahkan anggota-anggota untuk demi keselamatan negara. Saya minta agar satu kajian sama ada bilangan anggota tentera kita mencukupi untuk menghadapi ancaman anasir-anasir luar pada masa akan datang. Kedaulatan negara ini perlu diberikan perhatian khusus, bukan saja di Sabah yang mana kita telah menubuhkan kawasan keselamatan khas Timur Sabah ataupun ESKOM dan Zon Selamat Sabah Timur S-Zone, tetapi juga perhatian di tempat-tempat panas perlu diberi perhatian. Sebab itu, kita mencadangkan supaya Angkatan Tentera Malaysia ataupun Polis Diraja Malaysia menjadi satu pasukan yang bertambah kuat, baik dari segi imbuhan kewangan ataupun pengalaman yang perlu kita berada di dalam tahap yang baik. Pada hemat saya, di mana-mana insiden melibatkan pentempuran, pengalaman anggota yang terlibat adalah amat penting dan yang tidak boleh dijual beli. Kita telah berakhir zaman Cold War dan pertelingkahan bersenjata di rantau ini, dan ramai tidak dapat lagi amanah, tidak dapat lagi pengalaman-pengalaman yang berharga seperti berlaku di kawasan tersebut. Maka saya merasakan perkhidmatan mereka ini, kita perlu mengambil kembali mereka-mereka yang cukup berpengalaman, mereka-mereka yang masih ada pengalaman, mereka yang masih boleh memberi perkhidmatan, supaya diambil kembali sekurang-kurangnya memberi tunjuk ajar ataupun memberi latihan kepada anggota-anggota kita yang baru. Saya mencadangkan supaya kelengkapan tentera adalah sangat penting untuk negara kita menjamin keselamatan. Sebab itu, kita perlu sejajar dengan pendapatan negara kita ini, kita perlu yakinkan pihak Kementerian Pertahanan akan dapat mencari satu formula terbaik ataupun win-win solution, terdapat kelengkapan yang betul-betul fit for purpose untuk bersesuaian untuk negara kita dan pada harga yang berpatutan untuk membeli peralatan-peralatan yang mungkin lebih canggih dan yang lebih penting. Tetapi yang lebih pentingnya, kita juga perlu perkongsian pintar dengan syarikat-syarikat di luar untuk menzahirkan plan perpindahan teknologi transfer di dalam penindasan tentera jika perlu dipahalusi. Ini adalah penting untuk memastikan kita mampu di masa hadapan menjadi kuasa serantau pembuatan alatan-alatan ketenteraan, di samping menjanjikan keseimbungan penyelenggaraan dalam alat tentera. Adalah diharapkan kita boleh berdikari, menampung keperluan kita sendiri. Kita boleh bermula dengan alat-alatan tentera dan polis yang kecil hinggalah ke yang lebih besar. Sudah semestinya ia tidak akan memerlukan masa dan tidak akan dapat dicapai secara sekelip mata. Walau bagaimanapun, kita perlu bertindak cepat untuk mendapat
untuk bertapak. Tanpa kita bertindak setapak, kita tak mungkin kita akan dapat berlari. Ya, Lipis ada 4 minit lagi. Allahu Akbar. Tuan Yang Di-Pertua, dalam titah diraja, perkara research ataupun R&D telah berbeza beberapa kali diutarakan oleh baginda dalam beberapa topik berlainan. Saya juga ingin menyentuh sedikit soal R&D di dalam topik yang khusus. Ianya penting dalam hampir semua bidang yang Malaysia telah dan akan teroki. Pertumbuhan yang pesat dalam bidang teknologi, persaingan antara bangsa dan juga perubahan kehendak pelanggan mewajibkan negara kita untuk terus berusaha meningkatkan keupayaan inovasi. Ini semua hanya boleh dilaksanakan melalui proses R&D yang menyeluruh dan efektif. Sekiranya kita lihat pengalaman Jepun dalam memajukan negara, mereka telah mengembangkan usaha-usaha R&D semenjak tahun 1970-an, di mana ekonomi mereka telah mula mengembang ketika itu. Mulai sekitar 1986 hingga sekarang, Jepun telah memperuntukkan 2.6% ke 3.7% pada tahun 2010 daripada KDNK negara untuk R&D. Putusan ini juga jelas lebih tinggi dari Amerika Syarikat dan China. Dalam 1989 sahaja, seramai 700,000 orang Jepun terlibat dalam R&D. Angka yang terbukti lebih besar sekiranya nombor yang sama dikumpulkan dari Perancis, Britain dan Jerman. Hasilnya adalah yang kita lihat sekarang. Jepun maju dalam acuan mereka sendiri dan tidak bergantung dengan mana-mana kuasa besar. Jika dilihat pengalaman Malaysia pula, kita berada di tempat ke-36 dunia dengan hanya 0.36% daripada tahun 2010 KDNK Malaysia dibelanjakan di arena R&D. Sekiranya kita melihat keadaannya di serantau Asia, Malaysia berada di tempat kedua di belakang Singapura yang membelanjakan 2.2 dari 2010 KDNK. Walaupun di tempat kedua selepas Singapura, jurangnya masih tinggi di antara dua negara. Walau bagaimanapun, saya juga dapat melihat peluang Malaysia untuk berjaya ke hadapan dengan lebih maju dengan negara-negara lain. ASEAN, perbelanjaan R&D masih ke belakang. Ya, Lipis. Untuk kawasan tadi Lipis, tinggal 1 minit lagi. Saya sikit untuk habiskan baris saja untuk kesinambungannya. Ya, sila. Sekiranya kita terus meningkatkan pelaburan dalam R&D dalam bidang yang strategik, kita boleh membina asas perbuatan dan ekonomi yang lebih baik daripada negara-negara jiran di rantau ini dengan kelebihan kita dibanding inovasi hasil R&D cemerlang. Tuan Yang Di-Pertua, terpaksa saya masuk dalam kawasan. Ya, sila. Ini sebab kawasan orang kampung nak dengar juga. Dia dah beri mandat ke kita, kita kena bagi tahu juga. Saya sebenarnya, ucapan ini lebih kurang setengah jam. Ada kaitan termasuk ke dalam kawasan saya sendiri. Sebenarnya saya nak mengaitkan R&D itu adalah salah satunya saya nak cadangkan daripada sama ada dari pusat pengajian tinggi, universiti-universiti yang berada di dalam negara kita ini, supaya membuat satu kajian. Contohnya kalau dahulu kita pernah menyebut tentang biodiversity. Di Kuala Lipis masih banyak tempat-tempat yang boleh dibuat kajian tentang biodiversity. Kita ada kawasan Taman Negara. Kalau kawasan saya sendiri di Merapu itu merupakan salah satu laluan untuk ke Taman Negara. Maka ini kita boleh wujudkan melalui R&D, mewujudkan sebuah universiti di dalam kawasan Parlimen Lipis, yang mana tapaknya pun kita dah sediakan seluas 1020 ekar yang telah diluluskan, dan juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri pernah menyatakan hasrat untuk membina sebuah pusat pengajian tinggi di Lipis. Tetapi dalam usaha ini kita belum masih kesampaian. Jadi seperti perkara-perkara yang sebutkan kaitan tersebut, saya menyeru agar
salah satu untuk mempercepatkan proses ini, saya menyokong apa yang dikatakan oleh wakil daripada Ketereh, iaitu menyegerakan pembinaan jalan lebuh raya. Ya, Lipis. Sekarang ini, sikit lagi, seminit 2 minit. Sekarang ini, jalan tersebut tu carriageway tanpa tol sedang dibina daripada Merapoh sehinggalah ke Kuala Lipis. Sambungannya pula daripada Kuala Lipis akan ke Raub Bentong Pelangai. Rakan saya pula dari Johor Bahru juga minta sambungan sehingga ke kawasannya. Saya menyokong semua saranan mereka ini. Tetapi setakat ini hanya sampai di Kuala Lipis saja. Dan saya dimaklumkan baru-baru ini saya nampak respon daripada Kementerian Kerja Raya untuk membantu pula di dalam kawasan Ketereh. Saya sokong kawasan Ketereh. Tapi yang dari rantau panjang tu saya tak tahulah. Sebab dia mungkin nak usaha dengan lebuh raya rakyatnya sendiri. Jadi saya kira dari segi pembinaan jalan tersebut untuk memastikan kita dapat membina banyak perkara-perkara yang mana saya juga sama seperti rakan saya Jelebu, kita kuasa beli di Kuala Lipis ini, di Parlimen Lipis ini masih amat rendah sekali. Dengan cara ini sahajalah yang boleh membantu dalam kawasan kita untuk membangun lebih pesat lagi daripada yang kita ada, yang saya kira sudah baik kepada yang bertambah baik. Salah satu permintaan saya juga, Lipis mempunyai hasil mineral yang begitu tinggi sekali. Pernah dalam surat khabar utusan saya baca yang dikatakan oleh pembangkang surat khabar UMNO, tak apalah dia nak khabar apa pun, tetapi saya pernah baca 95% hasil emas datangnya daripada daerah Lipis. Dan Lipis. Sebenarnya hasil mineral ini sangat banyak di dalam kawasan Lipis. Sehingga kan setiap hari lori 120 tan membawa biji timah ke Kuantan, ke pelabuhan, sehingga tak terkira berapa banyak lori tersebut membawa hasil tersebut, menyebabkan jalan yang mereka guna adalah 40 tan saja. Jalan daripada Lipis ke Jerantut menyebabkan jalannya amat rosak sekali. Saya menyeru kepada gulung ya. Yang ni gulung dah ni. Saya menyeru kepada 4 minit lebih ni. Saya minta Kementerian Kerja Raya bertindak seberapa segera untuk melihat jalan Lipis Jerantut yang digunakan oleh lori 120 tan membawa biji besi yang telah hancur lebur, yang mungkin satu hari tidak boleh digunakan oleh masyarakat tersebut, masyarakat di kawasan tersebut. Jadi saya minta, kalau boleh, bukanlah panjang sangat jalan tersebut yang persekitaran 48 km. Lipis dulu dengan Lipis sekarang tak ada beza, susah juga nak berhenti. Dulu dalam Don tak dapat cakap macam ni. Ya, Datuk Speaker. Sekarang ni Parlimen ni sebab JKR ada, dulu JKR state dia duit tak banyak. Sekarang JKR federal duit banyak. 5 minit dah ni. Apalah sangat untuk demi kebaikan masyarakat, 100 juta peruntukan untuk dibina jalan tersebut. Lebarkan sikit untuk mengelak kemalangan. Panjang lagi masa kita. Kita ni 4 tahun lebih, 5 tahun, banyak peluang nak ucap lagi. Esok kita buat yang lain pula, Datuk Speaker. Kita buat yang terima kasih Lipis ya. Sila Sungai Siput. Saya menyokong usul titah tuanku.